Pertama, persepsi yang melihat bahawa pelajar cemerlang tidak menyertai pendidikan untuk menjadi guru tidak 100% tepat. Ya, memang kita tidak nafikan kebanyakan pelajar cemerlang akan lebih diarahkan untuk mengambil perubatan, untuk mengambil kejuruteraan ataupun farmasi dan lain-lain lagi yang disifatkan sebagai subjek konvensional untuk pelajar-pelajar cemerlang. Tetapi kita tak boleh nafikan juga bahawa mereka yang memilih untuk mengambil jurusan pendidikan di IPG kita tidaklah semudah yang disangka. Hanya mereka yang mempunyai keputusan yang cemerlang dan mereka terpaksa melalui temu duga, dan mereka mestilah melalui pelbagai latihan untuk melayakkan mereka menjadi guru. Jadi guru-guru yang kita ada di Malaysia juga merupakan mereka yang cemerlang di dalam bidang yang mereka ceburi itu. Tetapi kita tidak nafikan mungkin pilihan untuk menjadi guru itu tidaklah seperti di negara seperti Finland ataupun beberapa negara yang lain. Ini kembali semula kepada mentaliti masyarakat kita yang melihat bahawa pelajar cemerlang hanya patut mengambil jurusan sains semata-mata. Kita lihat semenjak PMR lagi. Habis PMR, hanya pelajar yang cemerlang saja berpeluang untuk mengambil sains. Dan mereka tidak berpeluang untuk mengambil jurusan yang lain. Mereka diarahkan ke arah tersebut. Begitu juga kita dapati bahawa pelajar yang mungkin tidak secemerlang pelajar lain, mereka disumbatkan ataupun dihantarkan untuk belajar sastra ataupun perakaunan ataupun agama, walaupun mereka mempunyai minat yang tinggi terhadap sains. Jadi saya rasa kalau kita dapat ubahkan konsep mentaliti ini di kalangan masyarakat, mungkin kita boleh melakukan perubahan. Tanggapan bahawa hanya pelajar tidak cemerlang menjadi guru adalah tidak tepat, kerana saya dah sebutkan tadi, penyaringan untuk mengambil para siswa guru ke IPG, Institut Perguruan di Malaysia, mempunyai kawalan yang ketat. Hanya mereka yang mendapat keputusan yang cemerlang yang boleh masuk. Begitu juga apabila mereka telah mengikuti kursus, mereka juga hendaklah mendapat keputusan yang cemerlang dan melalui temuruga. Jadi sekali lagi, mitos yang melihat bahawa hanya pelajar tidak cemerlang menjadi guru itu tidak benar. Tetapi saya tidak menafikan juga stigma dalam masyarakat yang melihat pelajar cemerlang hanya perlu mengambil jurusan konvensional seperti kedoktoran, farmasi dan undang-undang. Itu memang ada. Sama seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita perlu melihat bahawa ilmu itu sebagai satu yang bersepadu, tidak boleh ada dikotomi. Dan dalam pembangunan negara, kita memerlukan penyertaan daripada pelbagai pihak dan daripada pelbagai bidang. Kita perlukan seorang doktor sebagaimana kita perlukan juga seorang ahli pentadbir. Kita perlukan juga seorang peguam seperti mana kita perlukan juga pakar IT. Kita perlukan kepada farmasis seperti mana juga kita perlukan kepada mereka yang boleh melihat ekonomi kita. Dan tidak dinafikan juga terdapat banyak bidang sains yang lain seperti mana kita perlukan kepada pakar bedah, kita perlukan juga kepada psikologis, memandangkan keadaan kesihatan mental menjadi satu isu yang besar. Kita perlukan pengurusan untuk menguruskan kita punya pentadbiran dan juga perniagaan. Begitu juga dengan kita punya organisasi-organisasi yang lain. Jadi perlu melihat bahawa peluang kerja itu tidak hanya terbatas kepada bidang-bidang tertentu. Sebab itu di Kementerian Pendidikan Malaysia kita sedang membangunkan big data ataupun data raya kita untuk memastikan tidak ada mismatch ataupun salah pilih bidang. Kita ingin memantau sedari anak-anak kita daripada darjah 1 sehinggalah pada PMR, mereka ini akan dilihat perkembangan mereka, kecenderungan psikometrik dan juga keputusan-keputusan mereka. Berdasarkan itu, nanti apabila mereka mengambil SPM, kita bercadang bahawa bila seorang mengambil keputusan SPM, tidak lagi melihat kepada keputusan SPM yang beliau dapat, tetapi juga melihat kepada keputusan mereka sebelum itu
ke arah mana mereka patut ambil. Kecenderungan mereka ke arah mana? Dipadankan dengan keputusan psikometrik, dipadankan dengan analisis oleh artificial intelligence terhadap data-data yang mereka ada dan akan diproses. Maka pada selepas itu akan diberikan guidance ataupun panduan awak sesuai untuk mengambil bidang ini yang terdapat khususnya di sekian-sekian ini. Yang mana ada tawaran beasiswa pada sekian-sekian. Jadi mereka akan dipandu. Walau bagaimanapun keputusan di tangan mereka. Tetapi panduan oleh sistem artificial intelligence itu perlu ada. Jikalau tidak, kita lihat pada hari ini rakyat akan berfikiran seperti konvensional. Mereka akan pilih kepada kursus-kursus konvensional dan melihat sesuatu itu dengan terpisah-pisah. Begitu juga bila kita bangunkan data raya ini, kita akan seiringkan dengan data daripada kementerian-kementerian lain dan juga daripada agensi-agensi lain dan juga daripada industri. Yang mana di penghujungnya kita boleh menjangkakan apabila seorang tuan mengambil keputusan SPM-nya, dia juga akan didedahkan, iaitu selepas 5 tahun ataupun selepas 10 tahun bergraduasi, negara memerlukan sekian peratus doktor, sekian peratus jurutera, sekian peratus penganalisis data, sekian peratus koder, sekian peratus di bidang undang-undang. Jadi di situ nanti mereka akan membuat keputusan, ibu bapa akan mempengaruhi anak-anak buat keputusan berdasarkan panduan yang diberikan. Dan ini adalah kita punya the way forward yang kita akan buat, memastikan kita menggunakan segala teknologi IR 4.0 di dalam memandu anak-anak kita di dalam pendidikan dan juga memilih bidang di universiti dan seterusnya menceburi kerjaya yang mereka sesuai dengan potensi yang ada pada diri masing-masing. Sekarang ini kalau kita lihat, teks ini merupakan satu sistem yang lama. Kita lihat di negara-negara maju, kebanyakan mereka tidak lagi menggunakan buku teks. Mereka menggunakan panduan yang diberikan kepada guru dan guru akan memandu murid-murid mereka berdasarkan panduan yang mereka ada dan lebih diserahkan kepada kreativiti dan juga lebih kepada kesesuaian di sekolah dan juga oleh guru. Dan kita lihat hari ini ada kecenderungan untuk kita melihat semula buku teks itu sepatutnya yang boleh kita bawa dalam bentuk dalam talian yang lebih akan merangsangkan kreativiti para guru dan lebih penting daripada itu murid-murid akan lebih dibawa kepada pendekatan baru. Contohnya seperti problem based learning, pendidikan abad ke-21 yang lebih kepada praktikal dan lebih kepada penglibatan mereka dengan aktiviti dan penglibatan dengan program. Ini lebih mematangkan. Kita melihat bahawa pendidikan tidak harus terhad di dalam four walls of a classroom ataupun di dalam lingkungan bilik darjah semata-mata. Dia perlu kepada project based learning, problem based learning, lebih kepada student centric learning dan pelbagai lagi pendekatan yang selari dengan konsep pendidikan abad ke-21. Pertama, kalau kita melihat untuk mengatakan digital literacy ataupun literasi digital di kalangan rakyat Malaysia adalah rendah, mungkin ia terlalu pukul rata dan terlalu general. Ada kita dapati sekolah-sekolah yang agak ke hadapan berbanding dengan sekolah-sekolah lain. Ada di antara anak murid yang mendapat pendedahan yang lebih jauh berbanding dengan yang lain. Dan begitu kita lihat dalam dunia ramai menggunakan alat peranti ataupun device. Kita dapati ramai orang lebih celik pada IT di masa ini. Cuma dalam bidang apa? Kan? Jadi kalau kita lihat, kita akan cuba perbaiki keadaan yang ada. Dan pada waktu ini pun kita dapati sekolah-sekolah kebanyakannya memang telah mula mendedahkan kepada para pelajar dengan pelbagai asas coding, mereka bentuk teknologi dan lain-lain lagi. Jadi mungkin ada sekolah yang masih ketinggalan, kita akan cuba perbaiki. Dia bila sebut bahasa adalah berkaitan komunikasi. Ini kita dapati bila sebut bahasa Inggeris, dari segi komunikasi anak-anak kita memang menghadapi masalah. Tetapi kita dapati juga dalam masyarakat kita terdapat segelintir anggota masyarakat di kalangan anak-anak yang mempunyai
bakat berbahasa apabila mereka banyak melihat kepada YouTube. Dunia YouTube telah melahirkan ramai anak-anak kita yang boleh berbahasa dengan bahasa yang lain. Tetapi bagaimana kita ingin mengoptimumkan penggunaan dan menyalurkan penggunaan yang betul berdasarkan metod dan juga pedagogi yang sesuai. Jadi ini merupakan masa depan pendidikan negara. Ini merupakan masa depan pendidikan bahasa Inggeris yang mana kita akan cuba menggunakan teknologi untuk memperbaiki penguasaan bahasa Inggeris di kalangan para pelajar. Pesanan saya kepada semua rakyat Malaysia, kepada semua pelajar di dalam dan di luar negara, kita mestilah bersungguh-sungguh dalam apa yang kita lakukan. Kita lakukan secara penuh integriti, penuh amanah, dan lebih penting daripada itu, kita lakukan semua dengan cemerlang. Kita perlu ada satu sikap malu jikalau kita gagal menjalankan tanggungjawab, kita merasa malu jikalau kita tidak menjalankan tanggungjawab, ataupun kita merasa malu jikalau kita tidak mencapai sesuatu dengan cemerlang. Jadi kita mestilah berusaha tanpa lelah dan juga jangan putus asa, sentiasa menjadikan budaya kecemerlangan itu sebagai sebahagian daripada cara hidup kita. Terima kasih.